Wow, dia terbang lah. Cantiknya. Tapi kenapa dia senang jatuh Didik TV KPM. Hello, hai. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin dekat sini. Ya, kita ada kapal terbang hari ini ya, berkertas-kertas. Warna-warni hari ini. Sebab apa? Sebab kita akan belajar subjek fizik konsep pula. Tajuknya adalah prinsip Bernoulli. Betul ke cikgu? Betul. Baik. Sekarang ini bersama dengan Kak Eli adalah cikgu yang kacak berwarna biru hari ini. Cikgu Muhammad Afifi. Ya, saya. Daripada Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Abu Bakar Muar Johor. Jauh cikgu datang ya? Saya. Okey, cikgu. Bersama dengan kita bukan sahaja kita berdua, Betul. tapi kita juga ada murid-murid yang comel. Umur ni tingkatan berapa cikgu? Mereka semua tingkatan 5. Tingkatan 5. Calon-calon SPM. Calon-calon SPM. Baik, calon-calon SPM. Sekejap lagi Kak Eli akan kongsikan dan juga berkenalan dengan murid-murid ni. Tapi sebelum tu kita nak kongsi sedikit tentang SOP kepada adik-adik untuk mengingatkan adik-adik supaya kita sama-sama membantu mengurangkan kes yang ada setiap hari ni kan. Jangan lupa sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Betul. Kalau boleh double mask ke, pakailah 3-ply, 4-ply mask ke cikgu kan? Okey, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Lepas tu giliran cikgu, boleh? Boleh. Baik. Dia suka bermain-main dengan kita. Okey, silakan cikgu. Okey. Alright. Ini yang paling penting sekali menjaga SOP ni cikgu kan? Baik, okey. Kita nak berkenalan dengan murid-murid ataupun calon-calon SPM kita yang dah standby dekat dalam talian ni cikgu. Boleh. Manakah mereka? Jom kita tengok. Okey. Itu dia. Alah comelnya. Baik, cikgu mungkin boleh kenalkan setiap seorang murid-murid cikgu. Saya minta murid-murid lah perkenalkan diri. Boleh tak kita mula? Kita mulakan dari Ajwat, boleh tak? Boleh buka mic? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ajwat bin Abu Bakar dari Sekolah Tinggi Muar. Cikgu Afifi, Kak Eli dan rakan-rakan boleh panggil saya Ajwat. Ajwat. Baik, terima kasih Ajwat. Seterusnya kita ada siapa cikgu? Okey, seterusnya mungkin Azrina boleh? Azrina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai cikgu dengan Kak Eli. Hai. Nama saya Azrina binti Aziz. Boleh panggil saya Azrina. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Muar. Baik, terima kasih Azrina. Kita ada siapa lagi cikgu? Okey, seterusnya saya nampak Razim kat situ, boleh? Baik cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia buat Cikgu Afifi dan Kak Eli dan juga serta pelajar-pelajar yang sedang menonton Didik TV sekarang ni. Okey, nama saya Muhammad Razim bin Riaz Khan. Dari negeri utara, jauh daripada cikgu. Di Sekolah Kebangsaan Sultan Balisha, Kulim Kedah Darul Aman. Wow. Dan boleh panggil saya Razim. Oh boy. Terima kasih. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya saya nampak Ong Jien. Boleh? Hai cikgu dan Kak Eli. Hai. Nama saya Ong Jien. Boleh panggil saya Jien. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Kulai. Baik, terima kasih Ong Jien. Okey. Okey, saya nampak Kristina seterusnya, boleh? Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kak Eli. Nama Selamat saya sejahtera. Kristina Syahidah. Boleh panggil saya Kristina. Saya dari SMK Konvent Muar. Okey, terima kasih Kristina. Okey. Okey, yang terakhir saya nampak Ahmad Tamizi, silakan. Assalamualaikum cikgu dan Kak Eli. Nama saya Ahmad Tamizi bin Muhammad Ali. Saya bersekolah di SMK Muhammad Muar. Wow, baik. Ini semua murid-murid cikgu?
Bukan. Bukan. Tapi ada sebahagiannya cikgu ajar jugalah. Sebenarnya sejak kita mengajar secara online ni, murid saya dah macam satu Malaysia. Wow, Jadi, bergabung. saya panggil semua untuk kita bersama-sama pada hari ini. Kerana ada dekat Kedah, ada di Kulai, ada di Muar. Saya rasa lagi bagus sebab bila ada mereka ni, kawan-kawan mereka lebih teruja lah nak menonton. Berbanding sekolah saya sendiri. Pelajar saya, murid-murid saya sendiri pun tak ada kat sini. Okey, jadi macam persaingan tu tinggi dan menjadi persaingan sihat juga kan cikgu? Baik, okey, untuk pengetahuan adik-adik dan juga penonton yang sedang menonton sekarang ini, semua murid-murid yang bersama dengan kita dalam talian ni daripada 4 ke berapa banyak sekolah? 5 sekolah. Wow, Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Sultan Ibrahim, Sultan Badlisha, Ma'ahad dan juga Sekolah Tinggi Muar. Wow. Banyak sekolah. Saya rasa pertama kali kot saya tengok murid-murid disatukan daripada 5 buah sekolah ni. Ya, betul. Baik, okey cikgu. Kita akan belajar prinsip Bernoulli. Ya, betul. Betul ke saya sebut? Bernoulli. Okey, apa yang menariknya tentang prinsip Bernoulli dengan kapal terbang kertas kita tadi? Okey, prinsip Bernoulli ni kalau kita belajar sebenarnya dia banyak bertentangan dengan logik. Okey. Contoh macam biasanya kita menampak okey sepatutnya dia akan jadi macam ni. Tapi bila kita buat aktiviti tu dia jadi sebaliknya. Itu yang kita nak teroka pada hari ini. Sebab tu kita berada di sini. Okey, itu yang menariknya. Saya pun tak sabar sebab rasanya dia macam ada kena-mengena dengan penciptaan kapal terbang juga. Ya, betul. Baik, kejap lagi kita teroka lanjut tentang subjek kita hari ini. Tapi kita nak berehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Afifi serta murid-murid kita calon-calon SPM daripada Johor ni. Ramai ni. Baik, hari ini kita akan belajar subjek fizik untuk topik prinsip Bernoulli. Betul cikgu? Betul. Okey, apa yang kita akan teroka sekarang ni cikgu? Okey, pertama sekali kita kena berkenalan dulu dengan prinsip Bernoulli. Jadi kalau kita tengok. Hati-hati cikgu kat belakang tu. Okey, kita jauhkan sikit. Okey. Okey, pertama kita kena tahu apa yang Bernoulli sebut ataupun apakah yang dinyatakan oleh prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli mengatakan apabila laju pengaliran bendalir adalah tinggi, maka tekanan dalam bendalir akan berkurang dan sebaliknya. Jadi kalau kita kata bahasa yang mudah, aliran bendalir itu ialah apa-apa yang boleh mengalir lah. Udara boleh, air boleh. Jika pengaliran tu laju, tekanan dia menjadi rendah. Itu ialah statement ataupun konsep yang disebut oleh Bernoulli. Dan satu lagi ialah kita kena faham konsep daya yang terhasil apabila terdapat perbezaan tekanan. Kan tadi bila kata ada laju tinggi, tekanan rendah. Bila ada tekanan rendah, maka tentu ada tekanan tinggi. Bila ada perbezaan tekanan tinggi dan rendah, akan wujud daya. Daya yang akan menolak objek tersebut supaya bergerak. Dari mana ke mana? Dari kawasan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi benda ini kita akan tengok pada penerokaan kita, eksperimen-eksperimen yang kita akan buat sebentar lagi. Baik. Jadi kita teruskan? Boleh cikgu, teruskan. Okey. Ini ialah demonstrasi yang pertama. Okey, saya yakin ramai murid-murid dah tahu apa yang akan berlaku apabila kita ambil kertas dan kita tiup. Okey, kalau fikir logik, kertas ni kalau kita tiup belah bawah, tentulah akan naik atas. Betul. Jadi apa yang akan berlaku bila kita tiup di sebelah atas? Jadi apa yang berlaku apabila kita tiup di sebelah atas? Kalau pelajar-pelajar atau murid-murid tengok buku, rasanya semua dah tahu kan? Jadi saya tak nak tengok jawapan. Saya nak tengok hasil yang murid-murid buat. Okey, sila dipersilakan masing-masing mengambil kertas masing-masing. Semua dah standby dengan kertas lah. Apa yang berlaku? Macam mana pegang? Mari kita tengok. Okey. Kira. 1. Okey, 1, 2, 3. Cuba tiup. Tiup. Kalau kita tengok naik atas. Lah. Okey. Pelik. Kan kalau kita tiup belah bawah memanglah naik atas kan? Kita tiup belah atas juga naik ke atas. Okey, kenapa tu cikgu? Jadi
dekat sini untuk yang pertama saya tolong terangkan. Baik. Okey, selepas ni kita minta murid-murid pula terangkan. Boleh. Menguji IQ ni saya suka. Okey, apabila kita menghembus udara di bahagian atas kertas Okey. Jadi benuli kata apa tadi? Halaju berdalir yang tinggi, tekanannya rendah. Okey. Jadi dekat atas tu kawasannya tekanan rendah. Jadi bila di atas kertas tekanannya lebih rendah berbanding di bawah, mana bawah tu tekanan tinggi. Jadi menghasilkan tadi perbezaan tekanan akan menghasilkan daya. Daya tersebut akan menolak kertas tersebut ke atas sebab kawasan atas tekanan rendah, bawah tekanan tinggi, dia akan menolak naik ke atas. Itu ialah aktiviti kita yang pertama. Okey, tahniah kepada murid-murid berjaya. Okey, senang kan? Standby lah sekejap lagi. Okey, kita tengok yang kedua. Ini ialah demonstrasi yang kedua. Okey. Mungkin murid-murid tak ada belon, tak apa. Saya ada belon dekat sini. Tapi murid-murid saya rasa ada tu. Botol ataupun straw. Okey. Jadi, sama juga cerita dia. Apa yang berlaku? Kau logiknya macam belon ni. Allah Akbar. Okey, belon ini kalau secara logiknya, kalau kita tiuplah di tengah-tengah. Eli agak-agak apa jadi? Belon ni kau tengah semua dua-dua berkembang ke tepi. Dua-dua tembang tepi. Okey, benarkah berlaku begitu? Jadi kita minta murid-murid sila tunjukkan. Okey, kalau murid-murid mungkin boleh guna botol. Boleh cikgu? Okey, boleh. Dia longgar cikgu Longgar, tak apa. Letaklah bawah. Lepaskan je ke bawah. Boleh. Rendah sikitlah kan. Okey, tak apa. Okey. Cikgu. Okey, cuba tiup. Di tengah-tengah. Apa jadi? Oh, botol pun boleh? Botol boleh. Botol berat ke cikgu? Botol kosong lah? Botol kosong. Oh, okey. Okey, guna apa tu? straw di bawah tu sebagai penggolik. Supaya botol tersebut ataupun tea tersebut boleh ke tepi atau... Tak apa, perlahan-lahan. Tak apa, kita ada masa. Okey. Macam mana? Jangan gopoh-gopoh. Okey, mulakan tiup. Macam susah cikgu. Oh, Razif punya jatuh. Razif punya jatuh Dia letak dua. Letak dua. Dah boleh jatuh. Dia akan berlanggar dulu. Betul ke cikgu konsep tu? Tak tahu, kita tengok je lagi. Okey. Betul ke? Macam berlanggar dulu. Ji Yen Ji punya pun jatuh. Cikgu. Okey. Kejap kita tengok yang Kristina. Oh, tak ada apa-apa yang berlaku. Nampak. Jatuh juga. Okey, sebelum jatuh tu kita nampak apa yang berlaku. Dia rapat semula. Jadi kita tanya murid apa yang dia nampak sebenarnya. Baik. Cikgu boleh pilih. Okey, saya rasa saya nak pilih siapa nak? Saya bagi volunteer. Kalau tak saya pilih Azwat dulu. Azwat, apa yang awak perhatikan Azwat? Bila awak tiup di tengah-tengah botol tu. Okey, bagi adjust kamera dulu. Nampak dah muka dia. Okey. Okey, cikgu, apabila saya tiup di tengah-tengah botol, apa yang saya dapat perhatikan ialah kedua-dua botol itu bertembur. Bertembur. Macam terbalik dengan Eli punya statement. Hypothesis ni. Oh, ya ke? Tadi saya cakap apa? Tiup dia macam... Tadi saya cakap dia bertembur dulu, lepas tu baru dia terbuka. Oh, ya ke? Betul ke? Betul ke? Tak apa, nanti kita... baru kita. Okey. Okey. So, itu sama dengan Ajwat. Okey. Jadi, dari apa yang Ajwat dapat tadi, macam saya gunakan belon sebab belon lebih ringan. Okey. Kalau saya lalukan tangan saya di tengah-tengah belon ini, agak-agak belon ini akan pergi ke mana? Tengah-tengah tanpa menyentuh ke? Tanpa menyentuh. Tak pergi mana-mana? Tak pergi mana-mana. Okey, tengok betul-betul. Nampak? Oh, lajulah. Okey, kena laju. Kalau kita tengok betul-betul, ia akan saling mendekati. Nampak? Allah, terlanggar pula. Gitulah jadinya. Sekali kali. Satu, dua. Kita kena stop dulu. Alright. Satu, dua. Nampak? Dia saling mendekati. Kebanyakan kita akan bertentanganlah dengan apa yang kita fikirkan kan. Biasa kalau ada udara yang laju tengah akan ke tepi. Tapi sebaliknya, kenapa begitu? Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu. Azrina, boleh saya tanya Azrina? Okey. Ya, cikgu, boleh. Okey, bila awak tiup di tengah-tengah botol tadi tu, bagaimana dengan halaju udara dekat tengah-tengah tu? Bila awak tiup? Halaju dekat tengah-tengah tu dia laju. Laju, maknanya halajunya bertambah. Jadi apa berlaku pada tekanannya?
tekanan akan berkurang. Okey, Bernoulli kata bila halaju tinggi, tekanan berkurang. Okey. Jadi disebabkan di tengah-tengah belon ini tekanannya berkurang, Okey. maka tekanan yang lebih tinggi di kanan dan kiri belon akan menolak belon ini supaya mendekati antara satu sama lain. Itulah yang disebut oleh Bernoulli. Okey. Okey, tahniah kepada murid-murid untuk aktiviti kita yang pertama. Baik. Yang kedua, minta maaf. Alright. Okey, Okey, yang ini kedua. tadi? Ini kertas. salah. Yang pertama, yang kedua belon dan juga bila botol. kita tiup tengah-tengah tadi, so Okey. daya akan terhasil, halaju aliran tinggi dan tekanan rendah. Okey. Jadi daya akan menolak ke tengah. Okey. Itu yang disebutlah oleh Bernoulli. Baik. Okey, yang ketiga, minta. Yang ketiga, ini kertas yang ni juga. kalau tak sempat nak buat tak apa. Dah ada. Okey, bagus. Wow. Okey. Dah standby. Bagus. Dah standby, bagus. Tak sempat buat tak apa, tak ada masalah. Tak apa, kita Okey. ada banyak ramai murid-murid ni, jadi kita boleh Okey. cuba seorang-seorang. Sama juga, sila tiup di tengah-tengah tu, apa jadi? Okey. Okey, Satu, bila tiup dua. di tengah-tengah apa jadi? Oh, dia kena gam melekat ke cikgu? Aku nampak. Bila tiup di tengah-tengah, dia akan turun. Tapi ada yang sengit ke tepi. Macam Kristina Macam mesti mana? sengit ke tepi, tak tahulah kenapa. Okey, tiup. Ziyin punya pun ke tepi juga. Siapa lagi? Okey. Tarmizi. Tak apa, kita cuba. Ke tengah. ke Okey, tengah. cantik. Azrina punya cantik. Azrina cantik. Ajwa pun cantik. Okey, Ajwa pun cantik. Razim pun sama. Razim ni pun cantik. Okey. Baik, kenapa tu cikgu? Apa yang berlaku sebenarnya? Sama juga sebenarnya dengan belon tadi. Okey. Okey, apabila kita tiup Okey. di bawah kertas, okey, apa yang berlaku terhadap aliran udara menjadi laju, jadi tekanannya menjadi rendah dekat tengah-tengah ini. Baik. Jadi bila tekanan rendah, tekanan yang lebih tinggi di bahagian atas akan menolak. Sebab tu bila kita tiup dekat tengah-tengah, dia akan menurun ke bawah. Menurun. Kedap Okey. lah. Jadi baik. benda ni murid-murid di rumah boleh cuba tak ada masalah. Baik. Okey. Seterusnya ni kita nak minta murid-murid sila keluarkan straw masing-masing. Kalau ada bola pingpong boleh cuba. Wah. Okey. Cikgu tu Azrina tanya buka Ya. mic, buka mic. Cikgu nak guna straw kecil ke straw besar? Okey, tak apa, tak kisah. Kata nak teroka. Okey. Pakai je straw yang mana-mana. Kalau rasa tak boleh, tukar straw. Okey. Dia pakai straw boba pula. Tak gerak nanti. Okey, sekarang saya minta murid-murid sila tiup supaya bola pingpong awak terapung begini. Jadi tak? Okey. Tak ada corong lagi, tak ada corong sabar. Oh, corong belum. Corong Ni yang belum, lain. corong belum. Corong belum. Advance. Tak ada corong. Ambil straw dulu. Straw sahaja, tanpa corong. Straw sahaja tanpa corong. Tanpa corong. Straw dan bola sahaja. Okey. Macam mana nak buat tu? So, maksudnya bola tu kena duduk betul-betul atas straw tu ke cikgu? Ya. Okey, tiup. Cikgu nampak tak tadi? Ya? Razim. Bola tu melantun. Razim buat sekali lagi. Tapi Razim ada corong kan? Sekejap. Razim ada corong. Tak nak corong kan cikgu kan? Tak nak corong. Ada tak straw kosong dulu? Okey. Tak apa. Kawan-kawan yang lain ada, boleh cuba. Okey, silakan. Okey, yang tu dah ada corong. Okey, ni aktiviti tanpa corong ya. Okey. Cikgu minta buat aktiviti tanpa corong. Alright. Jadi, apa yang kita perhatikan terbang-terbang dah bila kita tiup nampak doang. Nampak? Okey, Ajak bagus. Bila kita tiup bola dengan straw, bola itu akan terapung. Okey. Ini biasalah kita pun faham. Okey. Kalau kita tak tengok, mungkin Ellie boleh tolong onkan switch kipas ni. Yang warna pink ni? Warna pink. Okey, Baik. yang kedua. Okey, bagi dia naik atas. Naik atas. Okey. Wow. Kuat betul. Ambil belon kat bawah tu. Belon. Baik. Okey. Agak-agak last. Satu cukup. Satu. Apabila belon diletakkan kat atas ni, dia pergi mana agak-agak? Wow. Cikgu. Dia tak pergi mana-mana. Cikgu. Dia duduk diam dekat situ sahaja. Fuyo. Okey. Kakak kita fikir logik kan? Macam magic je. Kalau kita fikir logik macam belon ini akan pergi merata-rata lah kan? Tapi sebenarnya tak berlaku pula. Okey. Itu yang pertama. Macam tadi, mungkin boleh saya minta satu bola pingpong yang berwarna? Saya bagi warna pink kat cikgu. Okey, terima kasih. Contoh, bila kita tiup kan? Ni saya pakai blower. Wow. So, Iyo. kalau kita tengok,
Tak pergi mana-mana. Cikgu gerak-gerak pun? Gerak-gerak pun tak ada Yo. masalah. Kita senyapkan pun tak ada masalah. Wow, magic. Okey. Okey. Saya ceritakan dulu kerana apabila ada aliran udara yang laju dekat tengah-tengah ni, tekanannya menjadi rendah. Okey. Jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan menolak supaya dia berada di tengah sahaja. Itu yang tadi. Okey, sekarang baru kita masuk aktiviti yang kedua. Saya minta murid-murid gunakan corong. Cikgu nak biar member ni bergerak. Biarlah kat situ. Okey. Okey, gunakan corong. Okey. Boleh tak bola tu terapung macam ni? Okey, cuba. Mana? Siapa? Okey. Mana bola? Saya pun nak cubalah. Oh, cikgu okey. Okey. Ni saya gunakan corong. Cikgu gunakan apa tu nama Blower. blower ni. Okey. Saya rasa saya nak bola yang satu lagi, warna putih. Yang polisterin. Okey. Polisterin. Boleh? Terima kasih. Sama-sama. Okey. Kalau kita perhatikan. Okey. Naik. Okey, fine lah. Okey, sabar. Okey, setakat ini saya nak tanya dululah. Saya nak tanya dulu. Okey. Okey, tanya siapa nak? Azrina contohnya. Okey, bila awak tiup tadi, bola tu pergi mana? Tak pergi mana-mana cikgu, dia melekat. Bola tu melekat? Okey. Kenapa bola tu melekat? Macam mana bola tu boleh melekat? Okey. Yang lain ada yang dapat melekat? Tarmizi nak jawab? Sama cikgu. Sama dia juga. Tak bergerak. Tak bergerak, tak terangkat pun. Okey. Jadi, kita nak terangkan sikit apa yang berlaku. Ya, macam mana? Bagi saya ada bergerak. Ada bergerak. Okey, mungkin sebab DIY kan buat sendiri corong tu. Okey, tak apa. Sebenarnya apa yang berlaku sepatutnya ialah memang bola ini tak bergerak. Okey. Okey. Tengok betul-betul. Ini angin kan? Dia tiup. Dia tiup ke atas. Okey. Sekarang tak bergerak. Dan tak jatuh. Walaupun dia sebenarnya tembak keluar. Tak jatuh. Wow. Macam magic lah. Cikgu punya cara demonstration pun. Saya nak tanya kenapa dalam buku teks saya tengok corong dia macam ke bawah. Okey, corong okey. Corong macam ke bawah maksudnya dalam cikgu? buku teks, gambar ni sebenarnya saya ambil dari buku teks. Okey. Dalam buku teks corongnya ke bawah. Macam saya tunjuk tadi. Okey, kenapa dalam buku teks corongnya ke bawah? Okey, sebelum saya nak ceritakan, tanya atas soalan tersebut Okey, sebelum saya nak ceritakan kenapa corong tu ke bawah, saya tunjukkan sikit. Kenapa bila awak tiup kuat-kuat bola tu tak terbang? Okey, ceritanya bila ada halaju aliran udara yang tinggi, halaju udara akan melalui kawasan yang sempit. Okey, bila apa kaitan kawasan sempit ni? Macam kita buka air kan? Bila kita kecilkan, air tu akan menjadi laju. Betul tak? Jadi bila kawasan yang sempit ini, halaju aliran udara itu menjadi lebih laju. Okey. Apabila lebih laju, tekanan rendah. Dekat sini aliran udara tinggi dan tekanannya menjadi rendah. Bila tekanannya rendah, tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan tolak. Sebab itu dia tak keluar. Lagi kuat awak tiup, lagi dia tak nak keluar. Itu maksudnya. Jadi dalam buku teks kenapa dia terbalik ke bawah? Nak menunjukkan bahawa jika kita terbalikkan pun akan ada daya yang tolak ke atas. Okey, jadi apabila kita terbalikkan tadi, Jian, bila kita terbalikkan akan ada satu daya yang menolak juga. Sama, kalau ini tolak ke bawah. Kalau kita terbalikkan, daya tersebut akan tolak ke atas. Yang kita panggil daya angkat. Daya angkat. Itu dia. Baik. Okey. Itu adalah kita punya eksperimen untuk menerangkan berkenaan dengan prinsip Bernoulli. Ini demonstrasi kita lah. Baik. Jadi kita ada banyak lagi demonstrasi kita nak lakukan dan meneroka bersama-sama dengan adik-adik kat rumah pun boleh lakukan juga. Kalau ada alatan-alatan yang kata dah sedia ada kat rumah kan. Boleh guna, bersama dengan murid-murid dalam talian. Tapi kita nak rehat sekali lagi cikgu. Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Ya, Kak Elly memang suka betul dengan belon ni, macam teruja betul. Biasa cikgu zaman kanak-kanak tak biasa main benda-benda ni kan, canggih sangat. Memang kena main. Kita dulu main pasir, main mak-mak, masak-masak. Itu teroka juga tu. Ya, betul tu cikgu. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Elly dan juga Cikgu Afifi. Hari ini kita akan teroka subjek fizik iaitu prinsip Bernoulli. Ya, betul. Baik cikgu, tadi kita dah buat eksperimen berkenaan dengan tekanan tinggi. Halaju tinggi, tekanan rendah. Dah boleh ambil SPM dah. Dah confused dah. Baru sikit benda ni kan. Okey, selepas ini kita nak teroka apa pula cikgu? Okey, selepas ni kita nak meneroka apa kegunaan, takkan main je kan. Jadi kat mana kegunaan ataupun aplikasi prinsip Bernoulli ni dalam kehidupan seharian kita ataupun dalam teknologi kita sekarang ni. Baik. Jadi, kita teruskan? Boleh, silakan cikgu. Saya tengok dulu aplikasi yang pertama ialah sayap yang berbentuk aerofoil pada kapal terbang. Biasa tu. Tapi dah lama tak tengok sayap tu. Okey. Pada kapal terbang, contoh ni kapal terbang, okey, sayapnya berbentuk aerofoil. Aerofoil ialah nama bentuk. Kita ada bentuk segitiga, segi empat. Jadi aerofoil ialah nama bentuk. Kalau kita tengok, yang saya cabut. Boleh buka. Okey, bentuknya atas. Atas dia lebih melengkung. Jangan. Silakan cikgu. Cikgu abaikan saya cikgu. Okey, atasnya melengkung dan bawahnya lebih rata. Okey, kalau tengok, itulah dia bentuknya. Okey. Jadi bagaimana kapal terbang ini boleh terbang? Jadi nak minta Elly tolong tunjuklah. Boleh, saya suka. Okey. On. Apabila kapal terbang ini, kapal terbang ini dia perlu bergerak ke depan. Okey. Dan bila dia bergerak ke depan, tentulah ada aliran udara lalu di sebelah atas dan sebelah bawah. Okey. Okey, kalau kita tengok gambar ni, disebabkan di sebelah atas ada lengkung sedikit, ia menjadikan lajunya tinggi dan tekanannya menjadi rendah di sebelah atas. Okey. Manakala yang di sebelah bawah, lajunya lebih rendah dan tekanan lebih tinggi. Okey. Kat sini ada tekanan tinggi, atas tekanan rendah. Jadi akan wujud daya. Daya dari mana ke mana tadi? Dari tekanan tinggi tolak ke tekanan rendah. Okey. Sebab itu kapal terbang dia akan terangkat apabila dia bergerak dengan laju. Jadi saya nak minta cuba. Ini ialah nama dia AeroKit. Memang khas untuk nak menunjukkan kesan aerofoil ini. Saya on Okey, on. Okey, kuatkan. Kuatkan. Ni slow je. Ni slow. Nampak tak berapa naik. Mungkin kita nampak. Tak nampak. Kita alihkan kamera kita alihkan nak dulu. zoom. Jatuh. Kuat betul. Okey. Sekejap. Okey, standby. Kita tengok dekat sini Saya kuatkan. Okey, kuatkan. So, apabila aliran udara lebih laju, apa yang berlaku? Wah. Okey, nampak? Bunyi pun macam kapal terbang. Jadi disebabkan bentuk pada aerofoil inilah yang menyebabkan ia boleh mendapat daya yang dipanggil daya angkat yang menolak dia ke atas. Ni slow. Okey, kapal terbang nak mendarat. Lambat. Turun cepat sikit. Okey, terima kasih Li. Wow, baik. Itu maksudnya bila kuat angin tu dia laju, daya tu tolak ke atas. Ya, sebab betul. tu kapal terbang boleh naik ke atas. Okey, faham? Okey. Ramai kita yang kata bentuk bentuk aerofoil ini ada pada sayap kapal terbang. Itu betul. Jadi, tapi tak ramai kita yang tahu bahawa bentuk aerofoil ini juga ada pada bilah helikopter. Helikopter juga menggunakan bentuk aerofoil ini untuk terangkat. Jadi bila kita angkat, nampak tak? Yang ni kita panggil sudut serang. Okey. Nampak? Apabila sudut serang tu diangkat, maka dia akan mudah terangkat ke atas. Wah. Okay. Dan kita turunkan. Okey. Maka sudut serang pada aerofoil itu akan diturunkan. Okey. Jadi helikopter akan turun ke bawah. Jadi sudut serang pada aerofoil ini juga membantu sebenarnya menambahkan dan mengurangkan daya yang terhasil tadi, daya angkat yang terhasil tadi. Okey. Cikgu, Siapa nak tanya tu? Siapa nak tanya? saya tanya. Ya. Macam helikopter, dia ada daya serang untuk ke atas dan ke bawah. Ya, betul. Tapi kapal terbang kan dia tak ada daya serang. Jadi macam mana kapal terbang tu menaik? Kapal terbang, kapal terbang tak boleh nak bengkok-bengkok dia punya sayap. Betul soalan awak tu. Okey. Untuk kapal terbang, di bahagian belakang ini, di bahagian belakang kapal terbang dia ada flipper. Dia boleh adjust.
Macam mana nak turun? Takkan nak pusing dia punya sayap besar ni, tak boleh. Dekat belakang ni. Kalau kita tengok kapal terbang, kalau dia nak naik, dia akan adjust. Saya pernah nampak. Dia adjust benda tu. Dia ada macam sisik dia kan. Macam bukan sisik apa, macam ada insang dia. Okay, selain itu, kapal terbang dia menggunakan kelajuan dia lah. Kalau nak turun, dia bergerak lebih perlahan, dia akan turun lah. Baik. Tapi helikopter takkan nak pusing laju sekejap, pusing perlahan sekejap. That's why dia ada kita panggil sudut serang yang tertentu supaya boleh naik dan turun. Baik. Okey. Seterusnya, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Saya. Maaf mencelah. Saya ada soalan, Cikgu. Ya, betul. Tadi Cikgu telah terangkan bagaimana helikopter boleh terangkat menggunakan sistem menggunakan prinsip Bernoulli. Okey. Bagaimanakah pula helikopter bergerak ke depan, Cikgu? Okey. Betul juga soalan tu. Okey, bagus. Terima kasih atas soalan tuan-tuan. Betul juga. Okey. Kita ambil contoh tadi. Susah pula cabut. Okey. Tadi sudut serang yang berbeza akan menyebabkan helikopter tu terangkat ke atas. Betul soalan tu. Jadi soalan ni macam mana nak bergerak ke depan? Okey, soalan tu bagus. Okey, sebenarnya helikopter tu dia punya kipas ni, saya buat tangan saya dalam bentuk macam nilah. Okey, kipas dia selain daripada dia boleh adjust dia punya sudut serang, dia juga boleh adjust dia punya arah putaran. Maknanya dia boleh ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau dia nak bergerak ke depan, dia hanya senyapkan sedikit saja kipas dia ke depan. Jadi dia akan ke depan. Sebab tu helikopter kalau kita tengok dalam movie kan, dia bergerak macam mana? Dia akan bergerak macam ni. Okay, kerana kipasnya akan tertolak sedikit ke depan dan menyebabkan dia ke depan. Kadang belakang, kadang belakang. Itu helikopter. Okey, terima kasih atas soalan. Menarik soalan tu. Patutlah orang kata nak jadi. Cikgu, ada satu soalan lagi. Seram. Okey. Cikgu. Banyak soalan pula. Popular cikgu ini. Okey, silakan. Okey. Jadi maksudnya bila nak bergerak tu, dia punya bulatan tu akan bergerak ke depan. Ya, betul. Jadi kapal terbang yang mempunyai kipas di depan tu adalah sama konsep ke, Cikgu, dengan helikopter? Kapal terbang macam mana? Kapal terbang yang ada? Contohnya ada jet, lepas tu ada kipas di depan. Okey. Okey, tanya. Terima kasih atas soalan. Okey. Helikopter dia naik ke atas. Kalau nak ke depan, dia kedepankan sikit, dia akan ke depan. Habis tu kalau kipas tu duduk kat depan, apa jadi? Itu yang kita nampak kapal terbang yang ada kipas kat depan tu. So dia mundur. Janganlah mundur. Kan naik atas. Dia ke depan. Jadi kita letak kipas ke depan, dia akan tarik kapal terbang tu ke depan. Okey, betul. Jadi bagus soalan tu. Kapal terbang yang ada kipas kat depan tu fungsinya adalah menghasilkan daya supaya kapal terbang itu bergerak ke depan sebenarnya. Okey. Sama je. Semua Konsep kepada dia kapal sama terbang. lah yang penting kipas. Sebab tu orang kata kalau nak jadi juruterbang ni memang kena belajar tu, belajar betul-betul tahu apa itu orang kata tentang tekanan daya dan sebagainya, cikgu. Konsep-konsep sains ni semua. Okey, terima kasih atas soalan tu, Razim. Ada lagi soalan nak tanya ke? Tak ada lagi. Okey, kita boleh teruskan. Terima kasih. Ini yang pertama lah. Okey. Yang kedua. Ini aplikasi yang kedua. Kita dapat tunjuklah sebab nak kena pakai api. Tapi kalaulah ditanya apakah aplikasi ataupun kegunaan prinsip Bernoulli yang ada dalam makmal? Okey, inilah dia. Peralatan yang berada dalam makmal yang menggunakan aplikasi prinsip Bernoulli. Bagaimana? Okey. Ini kat sini. Kalau murid-murid yang biasa bermain dengan penundu bensar ni, dia akan ada satu lubang. Lubang udara kita panggil. Jadi bagaimana ia berlaku? Apabila aliran gas memancut dengan laju sebab ada muncul yang sempit di sekat sini. Laju aliran gas adalah tinggi. Jadi tekanan dekat dalam penundu bensar itu menjadi rendah. Jadi yang lubang udara ni kita jangan risau, gas tak akan keluar. Sebaliknya tekanan atmosfera yang tinggi yang akan menolak masuk. Sudah automatik keluar. Baru dia akan bercampur. Kita nak gas kita bercampur dengan oksigen. Barulah menghasilkan pembakaran yang lengkap. Jadi oksigen akan sebenarnya bahasa mudah dia disedut masuk bersama-sama bercampur dengan gas dan menghasilkan pembakaran apabila kita lakukan pembakaran. Ada demo yang akan dilakukan oleh murid-murid ke? Yang ini tak dapat kita demo. Tapi jadi kita akan buat demo sikit. Menarik. Inilah demo kita yang terakhir. Baik. Aplikasi kita yang ketiga. Ini namanya penyembur. Penyembur air. Penyembur air. Macam mana air ini boleh disembur. Jadi dekat sini kita kena tiup.
Kita kena tiup aliran udara yang tinggi dekat sini dan apa yang akan berlaku. Jadi kita nak minta murid-murid sekali dengan Eli ni sekali kita buat macam mana, tapi sabar. Kita tengok dulu murid-murid buat macam mana. Okey, saya nak tengok bukti. Betul tak air akan tersembur keluar walaupun kita tiup dekat atas ni? Murid-murid di rumah pun boleh cuba, tak ada masalah. Jika ada straw, ada cawan, okey. Itu siap dengan air TO gitu dia letak tu. Dalam nak minum terus ke macam mana? Aduh. Dahaga sedut je. Minum terus. Air sirap pun ada. Amboi. Okey. Sambil-sambil tu. Tak apa, cuba. Kalau berhasil lagi bagus. Jadi apa yang mereka perlu lakukan, cikgu? Okey, mereka hanya perlu tiup sahaja dekat sini dan kita akan tengok air kat dalam ni boleh keluar atau tidak. Okey. Keluar bersama-sama sebagai semburan. Tak nampak. Kalau siapa yang dah itu saya punya dah keluar. Okey. Wow. Jin punya boleh keluar, boleh tersembur. Okey, tahniah. Wow, hebat. Okey, itu Jin punya. Siapa lagi yang dah? Itu Kristina. Kristina pun dah ada. Kristina punya kita nampak juga efek dia tu. Kristina. Razim, awak melukis ke apa? Okey, Tarmizi punya, terima kasih Kristina. Tarmizi punya pun ada. Kita tengok Tarmizi punya. Tengah sikit Tarmizi, kalau dekat depan kamera boleh. Wow, patutlah warna-warna sebab nak nampak nak kan. bagi nampak, yes. Baik, itu siapa dah tu? Razim? Ada ke? Razim punya ketan mahjong dia bagi kat kita. Ambil. Apa tu? Warna apa tu Razim? Tak nampak. Setelah Razim ni tak nampak lah. Sekejap yang lain. Sekejap. Kita tengok Razim dulu. Razim tengok. Basah, nampak basah. Okey, nampak basah. Okay, terima kasih. Okay, tadi siapa tadi tu? Saya cikgu saya nak tanya, lebih baik kami guna straw yang besar ke yang kecil untuk tiup? Okey, yang mana straw besar ke kecil? Sebab itu kita perlu teroka. Jadi kalau pakai straw besar apa hasil dia? Kalau pakai straw kecil apa hasil dia? Okey, saya nak tanya dulu Jien. Jien pakai straw apa? Besar ke kecil? Saya pakai straw besar. Pakai straw yang besar. Okey. Ada yang pakai straw yang kecil? Siapa? Okey, Azrina dia pakai straw kecil. Jadi Azrina pun tengok dia punya hasil. Tak nampak belakang sikit. Okey, keluar juga. Okey. Sebenarnya straw besar ataupun straw kecil, dia ada peranan sebenarnya. Baik. Okey. Kalau straw yang lebih kecil, kita kena tiup dan kalau kecil halajunya lebih tinggi. Bila halajunya lebih tinggi, lebih mudah untuk mengeluarkan air. Okey. Kalau yang besar pula, dia punya bagus dia ialah lebih banyak aliran udara. Okey. Jadi jika besar, kalau kita tiup dengan kuat sekalipun, dia akan keluar juga. Okey. Cuma lebih banyaklah kalau berbanding yang lebih kecil tu. Baik. Saya nak tengok lagi siapa yang belum tunjuk tadi. Yang hasil dia Ajwat kot. Ajwat dah tunjuk dah dia punya hasil kertas. Tak nampak. Ada keluar sikit cikgu. Kenapa Ajwat punya sikit cikgu? Sebab straw dia besar ke? Ajwat kenapa keluar sikit? Kenapa Apa Ajwat? yang awak nampak perbezaan dengan kawan-kawan yang lain? Saya rasa saya pakai straw yang lebih panjang. Ada beza cikgu? Okey, mungkin kalau terlalu panjang, susah juga air nak keluar. Jauh perjalanan dia. Jauh sangat. Okey, air tu nak pergi. Okey. Perjalanan dia jauh. Nampak kita dah dapat ilmu barulah. Okey, jadi kalau nak mudah keluar jangan terlalu panjang lah. Dia ada. Jadi yang rendam dan yang meniup tu kena sama panjang ke cikgu? Tak perlu juga. Tak perlu juga. Cuma ni jangan terlalu panjang. Okey. Kalau terlalu tinggi nanti air ni akan naik sebenarnya. Baik. Yang Kristina punya dah tunjuk tadi. Tamizi. Kristina dah tengok dah Tamizi. Tamizi punya warna apa tu? Tu besar juga. Okey, basah juga. Okey. Semua boleh angkat masing-masing punya hasil? Tunjukkan. Kita nak tengok kan? Mesti Razim menyesal kan sebab dia punya kertas besar. Tak faham lah kenapa besar-besar ni. Okey, tunjuk angkat je. Tak apa, kita nak tengok. Jangan risau. Kalau Razim nak ke belakang sikit pun boleh supaya senang awak nak angkat kertas awak terus. Okey. Jom kita tengok Razim punya mana? Angkat-angkat. Okey. Alright. Terima kasih semua. Rasa macam buat lukisan pula cikgu ya. Saya nampak Razim tadi macam menarik, macam melukis. Patut awak buat lukisan tadi Razim. Lalang kat situ kan. Baik. Saya. Eksperimen ni juga saya dapat terukar satu lagi benda. Macam mana? Tak dengar.
Okey. Saya dapat terukar satu lagi. Di mana straw yang kita rendam dalam air ni, dekat bawah hujung dia, kalau dia flat dengan kalau dia ada kita modify sikit. Jadi macam ni. Ada beza Ada beza. Apa beza dia? Bila dia flat kan. Okey, hujung dia bila flat, air yang sembuh tu, percik tu, dia lebih sikit berbanding dengan straw macam ni. Okey, tahniah atas penerokaan sendiri ni. Bagus ni. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Bila kita rendam straw ni dalam air ni, permukaan yang terkena air yang masuk tu adalah satu halau sahaja. Di mana dia akan keluar sahaja. Okey, maknanya saya faham. Maknanya kalau flat macam ni, satu hala sahaja air boleh masuk. Okey. Tapi kalau ada lekuk, maknanya air boleh masuk dari kanan dan kiri. Betul tak saya kata? Betul, cikgu. Okey, tahniah. Cikgu. Ya, saya. Saya pun ada terluka sesuatu. Okey. Saya terluka semasa saya masukkan straw ni. Jika saya letak dia lekat di bawah hujung botol ni, air dia susah nak naik. Tapi kalau saya letak di atas sikit, air dia senang nak naik. Maksudnya hujung straw ni tak boleh lekat di bawah botol ni. Mungkin aliran udara terhalang lah kalau kita. Tersumbat lah kan, cikgu. Okey, terima kasih. Itulah kita nak teroka. Kita nak main. Sebab tu murid-murid di rumah cuba meneroka. Jangan sembuh muka kawan awak sudahlah. Okey, sembuh dinding. Okey. Jadi, saya. Ada lagi? Tanya. Tamizi. Konsep semburan air ni dia sama ke dengan konsep penyemburan cat pada kereta? Semburan cat pada kereta. Okey. Kalau saya ingat cat kereta memang dia ada pakai blower yang disambung dengan cat. Betul? Jadi bila yang keluar tu dah udara, tapi bila disambung dengan cecair cat, memang dia akan keluar bersama-sama dengan semburan. Okey, betul? Memang betul, itulah dia konsep yang digunakan untuk mengecat kereta. Mungkin sebab dia ada macam jenis melengkung, so tengah-tengah ni yang blower tu kot, bagi tekanan udara tu. Baik, cikgu. Okey, jadi macam mana ceritanya? Bila awak tiup di bahagian atas, maka halaju aliran udara adalah tinggi. Dan bila halaju aliran udara tu tinggi, menyebabkan tekanannya menjadi rendah. Bahasa Inggeris tu pula. Okey. Tak apa. Jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi dia buat apa? Dia akan menolak. Menolak air supaya air tu naik ke atas. Dan bila air tu berada di kat sini, dia akan keluarlah bersama-sama dengan apa yang kita sembuhkan tadi. Baik, faham. Okey. Jadi kita tadi murid dah buat. Sekarang kita nak minta Ili pula buat. Okey, saya kena buka emas ke, cikgu? Okey. Tak payah kan? Yang ini ialah tak perlu nak tiup. Kita pakai blower. Okey. Boleh pegang dulu. Alright. Dekat sini. Okey. Yang ini saya gantikan air. Wow. Tadi air susah nak keluar. Okey. Ini adalah polystyrene kecil Okey, ini ialah straw yang kita nak celup tadi tu. Okey. Tapi dia serong sikit ni bentuk dia. Kebetulanlah tajam tu. Kebetulanlah tu. Okey. Sekarang ni kena on dulu. On dulu. Kat belakang tu ada on. Okey. Okey. Sila sembuh di atas ni. Nampak dia mula naik. Wow. Okey. Jauh belakang sikit. Alright. Tadi dia keluar. Tadi dia keluar. Tu dah nak. Okey, sambung sana. Sorry. Alright. Tunjukkan pada kamera. Mana tadi dia tak masuk? Alright. So nampak. Wow. So inilah bagaimana semburan cair itu berlaku. Anggaplah ini air. Okey, kemudian kita boleh sembuh dia. Okey. Wow. Okey, saya suka eksperimen ni. Cikgu okey, cikgu? Alright. Cikgu okey? Alright. Cikgu okey. Baik, kita nak rehat sekejap boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Kita akan belajar apa sekejap lagi? Okey, kita menutup je lah. Kita ada rumusan sekejap lagi terhadap keseluruhan eksperimen kita. Jadi jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Macam main masak-masak rasanya. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Afifi untuk kita sama-sama teroka subjek fizik berkenaan dengan prinsip Bernoulli. Tadi kita dah buat macam-macam eksperimen. Kan cikgu kan? Ya, betul. Kita ada buat kapal terbang, kita ada buat belon, botol dan yang terbaru adalah air ataupun polistiren halus ni lah. Ya. Baik cikgu, di dalam kita punya penerokaan ni, apa yang mungkin cikgu nak kongsikan kepada adik-adik di luar sana ataupun murid-murid yang sedang menonton sekarang ni? Okey, yang pertama yang jika berkaitan dengan Bernoulli lah. Okey, seperti mana kalau mungkin ada trivia yang akan ditayangkan. Okey, trivia yang pertama trivia yang pertama diceritakan tentang garisan yang berwarna kuning pada landasan kereta api. Baik. Okey, garisan yang berwarna kuning pada landasan kereta api tu, kalau tengok trivia, katanya jangan melepasi garisan kuning. Okey. Kerana dikuatiri kita akan tertolak ke arah kereta api. Baik. Jadi bila kereta api itu lalu, macam mana kita boleh tertolak? Jadi sebenarnya itu ialah keselamatan kita yang berkaitan dengan Bernoulli tadi. Okey. Jadi kalau kita bayangkan, ini ialah kita. Jadi tiba-tiba ada kereta api yang lalu di tengah dengan kelajuan yang sangat tinggi. Nampak? Kita sebenarnya tertarik ke arah kereta api tersebut. Sebab itu dekat landasan kereta api ada garisan kuning. Jangan melepasi. Okey. Sebab dikuatiri aliran yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan daya yang akan menolak kita ke arah kereta api. Itu yang pertama. Di luar kawalan kita lah kan Ya, pula. benda itu akan terhasil secara semula jadi. Bahaya. Okey. Memang bahaya. Faham. Itu sebenarnya. Okay, yang kedua, contohnya bila kita naik motosikal contohnya. Okey, kalau ada lori di sebelah, lori yang sangat laju di sebelah, jangan berada berdekatan dengan lori. Seperti apa yang prinsip Bernoulli kata tadi, apabila halaju aliran udara itu tinggi, tekanannya menjadi rendah dan kita akan tertolak sebenarnya ke arah lori tersebut. Jadi mana-mana murid-murid ataupun yang rakan-rakan di luar sana yang menaiki motosikal, berhati-hati apabila lalu di sebelah lori. Belakang tak apa? Belakang okey. Belakang tak ada masalah. Tapi jangan dekat sangatlah kan. Kita ada jarak kan. Okey, bila lori tu nak potong, bagilah dipotong. Janganlah kita nak berlumba sebelah lori, bahaya. Itu dari segi keselamatan kita yang berkaitan dengan Bernoulli. Untuk trivia yang kedua, saya rasa ada okey, tentang air terjun. Air terjun juga mematuhi prinsip Bernoulli ini. Okey, kerana bila air tersebut jatuh, bila air tersebut jatuh, dia akan jatuh dengan kelajuan yang tinggi. Betul. Dan bila kelajuan yang tinggi, dia akan menyebabkan tekanan pada kawasan aliran yang tinggi itu menjadi rendah. Okey. Jadi bila kita berada dekat kawasan tersebut, kita akan disedut sebenarnya. Okey. Sangat bahaya. Jadi sebab tu biasa kita dengar berita kan, mangsa terperangkap dekat dalam air, tersangkut dekat dalam air kerana itu. Kerana sebab saya sendiri pernah alaminya. Sengaja saya datang dekat-dekat dengan air terjun dan saya disedut. Cuma mungkin umur masih panjang, alhamdulillah saya berjaya untuk berenang keluar dari situ. Ya. Cikgu. Saya pernah, tapi air terjun yang tak tinggilah. Air terjun atas ke bawah cikgu? Yang di sebelah bawah tu, yang tempat Hujung air tu, yang dekat tempat air jatuh kat bawah tu. Jangan rasa-rasa ingat duduk macam shower, ingat nak buat macam shower. Rupanya. Tapi rupanya saya disedut masuk dalam tu. Sangat bahaya. Wow. Okey, itu antara keselamatan yang berkaitan dengan Bernoulli lah. Okey, baru tahu benda tu. Okey. Jadi seterusnya, jika kita nak mengulang kaji sedikit, boleh? Kita nak ulang kaji sikit? Boleh. Tu yang pertama tadi. Yang pertama tadi bila kita tiup. Okey, sekarang ni saya tak nak tiup sebab saya pakai mask. Okey. Jadi apa cikgu akan lakukan? Saya pakai blower. Okey, apabila saya meniup dekat sebelah atas, didapati kertas ini akan terangkat. Nampak? Okey, wow. Okey. Jadi kalaulah tiba-tiba lah kan orang tanya, kenapa bila kita tiup di sebelah atas, kertas tadi terangkat? Jadi saya nak dengar, boleh tak? Siapa tolong terangkan? Simple sahaja. Cara nak menerangkan tentang prinsip Bernoulli, kita hanya perlu sebut tentang hal laju, tentang tekanan dan tentang daya yang terhasil. Itu sahaja. Jadi boleh tak? Siapa nak cuba? Siapa yang nak jawab? Nak cuba. Okey, Jin yang nak cuba. Okey, kenapa apabila aliran udara di sebelah atas tinggi, dia terangkat ke atas? Boleh kita dengar macam mana pandangan Jin? Semasa udara lalu, halaju udara tinggi. Selepas itu, menurut prinsip Bernoulli, halaju tinggi tekanan rendah. Okey.
Perbezaan tekanan atmosfera yang tinggi dengan tekanan rendah di atas bahagian kertas akan menghasilkan daya angkat yang boleh menolak kertas tu ke atas. Okey, tahniah. Penerangannya sangat lengkap. Ni kalau exam makan penuh ni. Makan penuh. Okey. Baik, seterusnya mungkin kita nak bagi kuis lagi. Okey, seterusnya. Okey, tadilah yang penyembur tadi tu. Saya pula nak main lah ni. Saya tak main lagi. Boleh cikgu. Okey. Tadi Ali buat jadi Saya buat jadi tak? Cikgu nak cuba. Okay, nak saya tolong pegangkan. Okey, boleh. Cikgu kena serum sikit badan cikgu. Okey. Hati-hati kita kena ada penjagaan sosial. Wah. Oh, jadi. Sana. Cikgu tembak ke sana. Boleh. Tu dia. Baik. Saya pun baru main. Sepah kena. Dekat rumah tak boleh main. Nanti nak kena kutip balik. Okey. Soalan tadi, sama juga, ini aktiviti kita yang terakhir tadi. Okey, kenapa apabila kita alirkan udara di sebelah atas, okey, maka air akan keluar? Okey. Kalau kita nak tengok siapa yang boleh jawab soalan ni. Siapa orang lain siapa boleh jawab? Siapa yang boleh terangkan? Sama juga aliran, dekat mana aliran udara tu. Lepas tu kita akan cerita tentang tekanannya dan dia punya hasil. Baik, siapa yang boleh jawab soalan ni? Siapa nak? Siapa? Okey, cepat. Ajwat. Okey, tahniah Ajwat kerana berani. Okey. Okey, baiklah, apabila cikgu tiup blower di atas straw, betul. Itu akan membuatkan laju udara di atas straw bertambah. Okey, betul. Sekaligus membuatkan tekanan di atas straw berkurang. Okey. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan menekan polistrin yang di dalam bekas tadi, sehingga keluar melalui straw tersebut. Okey. Betul cikgu jawapan dia? Betul. Maknanya tekanan yang tinggi sebab dia tekanan rendah, tekanan tinggi akan menolak straw tu naik ke atas. Okey, cikgu, kita dah bagi soalan kuis kepada murid-murid. Jadi kita nak minta murid-murid bagi rumusan pula terhadap apa yang mereka telah belajar pada hari ini. Boleh cikgu? Okey, boleh. Cikgu, siapa tu? Azrina. Ya, Azrina. Boleh. Saya tanya satu soalan. Okey. Saya teringat masa saya kecil-kecil, saya balik kampung dan ada satu bas ni, ada motor follow bas tu dari belakang. Sebab bas tu kan ada angin, tapi motor dia tak bergerak ke mana. Okey. Jadi soalan dia berkaitan dengan prinsip Bernoulli juga ke cikgu? Okey, sebenarnya apabila ada terima kasih soalan tersebut. Okey, maknanya kita panggil kalau tak tahu bahasa pasarnya kita panggil cucuk angin. Okey, apabila ada lori ataupun bas yang bergerak di hadapan, sebenarnya aliran udara akan melalui tepi. Kita ambil benda. Aliran udara akan melalui kanan dan kiri lori. Jadi ini menyebabkan tidak ada rintangan udara pada kenderaan di belakangnya. Maka di belakang ini dia tidak akan dapat rintangan angin yang tinggi kerana telah dihalang oleh bas tersebut. Jadi sebenarnya dia akan memudahkan motor ini sebenarnya untuk bergerak ke depan dia tanpa rintangan. Dia tak rasalah angin. Sebab tu kata tadi apa? Motor tu tak ditiup angin. Gitu. Maknanya angin tu lah dihalang oleh lori ataupun bas yang tadi tu. Sebab tu biasanya kalau macam rider kan, kalau macam hujan, biasa dia orang suka duduk belakang lori atau belakang bas sebab tak kena hujan. Macam tu lah. Tapi sebenarnya tu bahaya tau. Bahaya. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Afifi. Terima kasih kepada murid-murid yang dalam badan talian. Minta maaf Sabrina Kristina, kita dah habis masa. Jadi kita dah tak boleh teruskan belajar kita. Nanti awak personal dengan cikgu, okey? Okey, kita jumpa kejap lagi dalam Teroka untuk subjek RBT. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Bye.
Didik TV KPM